Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz, apa khabar? Saya harap Ustaz sihat selalu di samping keluarga tercinta. Nama saya Rosa Amirah binti Muhammad Zain. Saya memegang kad matrik di 20191089-205. Merujuk kepada keratan akhbar berikut, pada 19 Mei 2019, Presiden Majlis Belia Malaysia MBM iaitu Julfitri Johar telah mencadangkan kepada kerajaan untuk perkenalkan satu subjek khusus untuk mengenali agama lain selain daripada agama Islam di peringkat sekolah dan di universiti. Oleh itu, video ini khusus untuk membincangkan dan menilai sejauh manakah cadangan untuk memperkenalkan subjek kenali agama lain. Yang pertama, keperluan dan kepentingan subjek kenali agama lain. Hidup beragama adalah sifat dan fitrah manusia. Selain daripada perlunya makan, minum, dikasihi, hidup berdampingan dengan alam dan sesama manusia, agama juga merupakan keperluan utama bagi setiap manusia. Oleh kerana itu, ramai manusia yang mempelajari agama untuk mencari dan memilih agama yang paling benar pada pandangan masing-masing. Pencarian dan pemilihan agama ini selalunya dibuat menerusi penglibatan seseorang individu tersebut dalam proses pengajaran dan pembelajaran ilmu perbandingan agama. Kepentingan pertama, kita lihat idea ini dapat meningkatkan sikap hormat antara agama lain. Misalnya, murid beragama Islam akan berpuasa pada bulan Ramadan dan murid-murid yang beragama lain akan menghormati murid yang beragama Islam dengan tidak makan dan minum di hadapan mereka sewaktu sesi persekolahan. Selain itu juga untuk mengelakkan berlakunya perselisihan faham antara masyarakat berlainan agama. Apabila perselisihan faham dapat dielakkan, maka permusuhan antara satu sama lain dapat dicegah. Keharmonian bersama dalam menjalankan tugas-tugas agama masing-masing dapat dilakukan tanpa ada sekatan. Seterusnya kita lihat kepada poin kedua, iaitu kewajaran subjek ini dari aspek pro dan kontranya. Sebelum tu, jom kita lihat video ini. 2 hari lepas, Presiden MBM Julfitri Johar berkata subjek pendidikan agama Islam yang diajar di sekolah pada masa kini adalah baik, namun ia hanya memberi fokus kepada satu agama. Presiden MBM berkata, cadangan tersebut tidak bermaksud negara bakal mengamalkan kesamarataan agama, tetapi lebih kepada untuk memupuk dan memahami sensitiviti agama lain. Kata beliau lagi, jika tidak melalui pengenalan subjek baharu, mungkin subjek kenali agama lain ini boleh dimasukkan dalam sukatan pelajaran sedia ada. Kerana ianya penting terutamanya dalam situasi sekarang di mana nilai-nilai murni dan sikap saling menghormati masyarakat timur kian terhakis. Oleh kerana pelbagai idea baharu seperti idea-idea asing dan ideologi ekstremisme ini sudah banyak mempengaruhi masyarakat pada hari ini. Namun, cadangan daripada Majlis Belia Malaysia ini supaya diperkenalkan satu subjek khusus bagi mengenali agama lain selain daripada agama Islam di sekolah ataupun di IPT tidak dipersetujui oleh Kementerian Pelajaran yang pada waktu itu diketuai oleh Dr. Mazli Malik. Semalam Menteri Pendidikan Mazli Malik berkata pihaknya mahu menekankan lebih penghayatan terhadap silang budaya dan kaum di peringkat sekolah dan universiti, ia agar semangat perpaduan antara pelbagai bangsa dapat terus dipupuk. Kerana beliau konsisten dengan cadangan kementerian sebelum ini yang mahukan setiap sekolah dan universiti lebih kerap mengadakan program rentas budaya. Malah, kata beliau, berkongsi kebudayaan sesuatu kaum adalah lebih sesuai berbanding mempelajari agama lain. Ini kerana dibimbangi akan timbul lebih banyak kesan negatif berbanding kesan positif. Dr. Mazli juga turut menegaskan bahawa perkara yang paling penting ialah penghayatan setiap pelajar untuk berinteraksi antara satu sama lain menerusi pelbagai aktiviti ko-kurikulum bagi mengukuhkan perpaduan dan bukannya mempelajari setiap agama yang lain.
Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim beranggapan cadangan oleh Majlis Belia Malaysia MBM supaya diperkenalkan satu subjek khusus bagi mengenali agama lain selain agama Islam di peringkat sekolah rendah adalah tidak sesuai. Yang dipertuanya Nik Omar Nik Aziz berkata, pelajar di sekolah rendah khususnya yang beragama Islam masih kecil. Fokus, kata beliau, perlu diberikan kepada pemantapan Islam dari segi akidah dan tauhid terlebih dahulu. Nik Omar berkata pendedahan kepada agama lain sebagai satu cara untuk kehidupan harmoni dalam negara yang majmuk lebih sesuai di peringkat sekolah menengah atau institut pengajian tinggi. Yang dipertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim iaitu Nik Omar Nik Abdul Aziz juga melihat cadangan supaya subjek agama lain selain Islam diperkenalkan di sekolah dilihat tidak sesuai untuk dilaksanakan. Katanya di peringkat sekolah adalah penting bagi seseorang Muslim diberi penekanan terhadap asas agama Islam dan pemantapan akidah terlebih dahulu. Sebaliknya, Nik Omar berkata cadangan tersebut lebih sesuai jika dilaksanakan di peringkat IPT bagi memupuk perpaduan kaum. Malah, Profesor Ulum Datuk Dr. Syamsul Amri Baharudin yang ditemu bual pada 25 Februari 2014, beliau menyifatkan bahawa pengajaran subjek untuk memahami agama lain sebagai satu subjek atau modul dalam pendidikan persekolahan adalah tidak relevan kerana kekangan waktu persekolahan yang sangat pendek. Adalah lebih baik jika diajar nilai-nilai sahaja untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Seterusnya, soalan terakhir iaitu kesesuaian subjek ini dari segi tahap, sensitiviti, polisi dan kematangan masyarakat. Dari segi tahap, jelas menurut Nik Omar, subjek kenali agama lain ini sesuai diajar di peringkat IPT kerana mereka sudah melalui fasa pembelajaran fardu ain. Kerana mereka lebih berfikiran terbuka untuk menilai yang mana elok dan yang mana yang harus dijauhi. Tidak timbul isu sensitiviti antara agama kerana sikap mata mereka dalam memahami dan menghormati agama lain. Mereka juga didedahkan dengan persekitaran yang kebanyakan dikelilingi oleh pelajar yang berlainan agama. Jika subjek ini berjaya dijadikan sebagai salah satu subjek yang diajar di sekolah, maka KPN harus menilai dari segi polisi dengan mewujudkan jabatan atau unit tertentu untuk mencegah atau mengawal jikalau berlakunya perkara yang tidak diingini berlaku di sekolah. Misalnya, salah faham antara murid dalam memahami subjek ini menimbulkan sensitiviti antara murid berlainan agama yang menyebabkan berlakunya pergaduhan. Maka jabatan dan unit inilah yang bertanggungjawab menyelesaikan agar tidak timbul isu menghina agama Islam dan agama lain. Dari segi kematangan masyarakat terhadap subjek kenali agama lain, ini bahawa memahami dan mengenali latar belakang dan asas kepercayaan agama-agama di Malaysia merupakan langkah pertama dalam membentuk toleransi agama yang menghasilkan masyarakat harmoni. Proses memahami agama dilihat atas alasan untuk mengelakkan prejudis sekaligus sebagai asas keharmonian agama. Maka dapat disimpulkan di sini jelas bahawa agama merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia di mana ia sebenarnya dapat membentuk pandangan dan perilaku sesebuah masyarakat serta berupaya untuk membangunkan ketamadunannya. Agama juga dapat mewujudkan suasana yang aman dalam kalangan penduduk dunia sehingga ia dijadikan sebagai suatu sumber kekuatan dan mekanisme yang berpengaruh dalam persoalan keselamatan serantau. Agama yang sempurna adalah agama yang mampu memberi bimbingan kepada akal manusia yang lemah daripada terjerumus ke arah lembah kehinaan dan kancah penyelewengan. Oleh yang demikian, jelas bahawa manusia ni sangat memerlukan kepada agama bagi memenuhi fitrah semula jadi mereka, seterusnya untuk menampung serta menyempurnakan kelemahan yang terdapat pada akal sihat mereka. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.